What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. So, episod kali ini aku just nak explain dengan korang melalui orang kata ulasan daripada Tengku Zafrul semalam di RTM melalui segmen inklusif tentang Belanjawan 2022 yang bakal akan dibentangkan pada 29 Oktober 2021 di Parlimen nanti. Cuma dalam isu ini merupakan petikan dan kata sedikitlah info tentang dua perkara yang aku nak maklumkan ini, iaitu tentang SME, iaitu bantuan-bantuan yang berkait dengan perusahaan kecil, perusahaan mikro dan sebagainya, yang mana sebelum ni pun kita tahu GKP yang telah diberi kepada golongan-golongan tertentu yang berkelayakan. So, persoalan yang pertama, adakah bantuan-bantuan ini bakal diadakan lagi, diwujudkan lagi? Okey, jom kita dengar kenyataan dan ulasan Tengku Zafrul semalam, yang mana aku ada ambil sedikit petikan tersebut. Kita bawakan sedikit perhatian Datuk saya juga para penonton untuk RMK 12 dan ini juga bagaimana ini masih boleh diperkaitkan dalam usaha untuk satu, memulihkan ekonomi dan juga untuk memperkasakan ekonomi, terutama bagi mereka yang yang terimpak teruk dengan situasi ini. Bagi juga perniagaan yang there's no you can go back to it, mereka tidak dapat bertahan sehingga ke pembukaan ini. Jadi bagaimana usaha untuk memperkuatkan dari segi dasar fundamental ini kepada mereka yang terpaksa bermula balik daripada scratch? Dalam last one month ni, pada satu bulan sejak kita mengumumkan pra-budget kita ataupun pre-budget statement kita, kita telah mengadakan sesi lepas urus dengan ramai peniaga-peniaga, persatuan-persatuan, semua chambers. Apakah masalah utama yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kita, peniaga kecil ke, peniaga mikro, SME, even multinational. Kalau kita lihat PKS Mikro ni memang paling terkesan. Di sini kita telah berjumpa dengan persatuan-persatuan PKS Mikro. Saya sendiri telah turun padang bercakap dengan setengah peniaga. Itulah sebabnya kita teruskan cakap pasal kesinambungan tadi, inisiatif ataupun bantuan GKP, Gerana Khas Prihatin. Di sini kita telah memberi peruntukan ataupun pembayaran kepada PKS Mikro ni, jumlahnya lebih kurang 6.08 bilion ringgit kepada 1 juta PKS Mikro. Ini untuk PKS Mikro. Dari segi PKS salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh PKS kita, terutamanya dalam sektor-sektor yang terkesan, sektor peruncitan, sektor pelancongan. Di sini isu utama mereka adalah modal kerja ataupun working capital. Kita pun insyaAllah beberapa pertolongan telah diberi, bantuan dari segi pembiayaan, moratorium dan sebagainya. Tapi masih ada lagi yang memerlukan bantuan yang lebih. Kita di Kementerian Kewangan sedang memperhalusi bagaimana insyaAllah dalam Belanjawan 2022 ini, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita akan beri lebih fokus kepada kumpulan-kumpulan peniaga SME ini yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19. So, sini aku nak simpulkan, berkemungkinan guys, benda ni tetap ada lagi. Okey, kita tidak tahu adakah bentuk bantuan dari segi pembiayaan ataupun bantuan tunai. Tetapi sekiranya bantuan tunai seperti GKP, okey, mungkin diperhalusi, kata Tengku Zafrul. Beberapa pertolongan telah diberi, bantuan dari segi pembiayaan, moratorium dan sebagainya. Tapi masih ada lagi yang memerlukan bantuan yang lebih. Kita di Kementerian Kewangan sedang memperhalusi bagaimana insyaAllah dalam Belanjawan 2022 ini, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita akan beri lebih fokus kepada kumpulan-kumpulan peniaga SME ini yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19. Adakah seperti BKC ataupun seperti BKP? Maksudnya tiada permohonan baru. Just ambil sahaja data-data sebelum ini dan juga akan disemak silang berdasarkan organisasi-organisasi tertentu yang berkaitan. So, bagaimana pula dengan isu KWSP? 10,000 one-off yang dimaklumkan sebelum ini. Jom kita dengarkan.
kajian-kajian keuangan yang juga dikongsikan di laman media baru-baru ini ada juga kita lihat mengatakan 27% daripada rakyat Malaysia ini ada yang di antara mereka tidak mampu untuk menyimpan sedikit pun. Jadi bagaimana kalau kita telusuri juga semua plan-plan ataupun plan bantuan, pakej bantuan sebelum ini, banyak yang memberi. Tetapi bagaimana pula usaha untuk membolehkan mereka ini menyimpan dan membina semula kekuatan keuangan mereka itu dari segi domestik? Ya. Jadi kita kena lihat apa dalam bajet ini pun kita announce umumkan 3 stage. Ya, jangka masa pendek ini memang bantuan-bantuan ini perlu diberi. Ya. Kerana mereka tidak dapat mencari pendapatan. Tapi yang disebut tadi, bagaimana mereka dah lepas jam start bisnes mereka ataupun kerjaya mereka, bagaimana mereka dah start menyimpan. Itulah jangka masa sederhana dan panjang. Di sini kita perlu mengingatkanlah mereka, kalau dah syarikat tu dah mula ataupun dah dapat mula kerja semula, ya, kita kena menggalakkan untuk simpanan masa depan. Kita tahu contohnya KWSP banyak ramai yang mengeluarkan duit, ya. Jadi kerajaan terpaksa melihat apakah impak dari segi jangka masa sederhana, tapi yang terutamanya KWSP ini jangka masa panjang. Inilah kita kena balance lah, apa keperluan mereka sekarang berbanding dengan keperluan akan masa depan, keperluan jangka panjang. Dan itu kita harus mengingatkanlah rakyat-rakyat kita supaya bila dah mula bekerja, bila ekonomi dah kembali pulih, kenalah start saving again lah. Ya, kita tidak boleh terlalu because ini satu pengajaran bagi kita. Kerana betul. Saya tak nak kata benda ni akan berlaku sekali lagi, tapi pandemik COVID-19 ni sedikit sebanyak mengajar kita supaya expect the unexpected. Ya, tak pernah. Dulu kita take for granted kita boleh keluar makan, ya, boleh makan di restoran. Sekarang kita faham bagaimana susahnya kalau kita semasa menghadapi semasa kita dalam PKP hari itu. Bila Wabi sebut tentang KWSP, ada juga satu kajian baru-baru ini yang mengatakan kurang 46%, 100 sama ada 10,000 atau 100,000, 10,000 Wabi. Hampir separuh. Ya, ini mereka sangat mempunyai simpanan kurang dari 10,000. Betul. Jadi kalau diambil tema ataupun teras kepada RMK itu, sustainability, kemampanan itu ada mismatch, ada ketidakpadanan di situ. Jadi apa lagi yang boleh dilakukan untuk membolehkan selepas mereka tidak lagi bekerja, mereka ada persekitaran yang selesa untuk hidup selepas bersara nanti. Itulah penting. Jadi kalau kita lihat tahun 2025, rancangan Malaysia ke-12 ni 2020 hingga 2025, 2021 dengan 2025, kita salah satu KPI lah, ya, RMK 12 ni ialah negara kita akan mencapai negara berpendapatan tinggi. Ya, di sini kalau kita insya-Allah dalam anjurannya kita akan dapatlah mencapai tahap itu. Jadi rakyat Malaysia kalau betul lah kita dapat capai, insya-Allah adalah mereka adalah savings kerana GDP per capita pun akan tinggi. Itu kita harapkan. Jadi semuanya bergantung kepada ekonomi kita. Ya, berapa jumlah pekerjaan yang dapat dicipta dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 ini. Tapi dalam rancangan Malaysia ke-12 ini kalau kita lihat perancangannya amat baik. Yang pentingnya, itulah sebabnya sekali lagi Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini dalam kabinet sendiri dia telah berbincang dengan terbuat mengumumkan dia nak make sure kita pantau pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 tu. Kerana perancangan tu semata no matter how good dia, saya tak kira macam mana bagusnya perancangan tu, kalau pelaksanaannya tidak betul ataupun tidak memuaskan, kita tak dapatlah capai target-target kita dalam RMK 12 ni. So mudah-mudahan guys, melalui perbentangan belanjawan 2022 ini dapat membantu rakyat untuk memulihkan balik secara meluas. Lagi-lagilah ramai sebenarnya terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. So begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.